Selamat pagi, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan dan seluruh Malaysia. Terima kasih sebab sudah menonton video ini. Terima kasih sudah bersama di dalam channel ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Saya amat menghargai kamu semua. Saya akan sampaikan perkembangan-perkembangan terkini politik di Malaysia. Tapi saya juga meminta bantuan kamu, satu lagi bantuan kamu, subscribe channel ini dan tolong share kepada rakan-rakan dan keluarga yang lain supaya mereka juga tidak terlepas info terkini, perkembangan terkini politik di Malaysia. Menjadi tanda tanya, timbalan Perdana Menteri untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ramai yang sudah komen di channel saya, bahkan di seluruh media sosial. Setelah ada kabar angin, Barisan Nasional akan menjadi timbalan Perdana Menteri. Bahkan bukan lagi kabar angin, kuota untuk timbalan Perdana Menteri adalah Barisan Nasional dan juga GPS. Ada yang kata begitu. Tapi kita semua menantikan apa yang akan diumumkan, siapa yang akan menjadi menteri di dalam kerajaan perpaduan, di dalam kabinet kerajaan perpaduan di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, dilihat semakin cerah harapan Zahid Hamidi untuk menjadi timbalan Perdana Menteri untuk Perdana Menteri ke-10 Malaysia, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya melihat banyak berita, tapi hari ini daripada Agenda Daily. Agenda Daily telah mengeluarkan satu berita yang bertajuk Portal Dakwah Anwar akan pilih Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri, balas jasa anak murid. Oke, tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu Zahid Hamidi memainkan peranan yang sangat besar di dalam kejayaan pembentukan kerajaan perpaduan. Betul atau tidak? Kamu boleh komen di bawah jika kamu setuju. Kalau kamu tidak setuju pun dipersilakan komen, tidak ada masalah. Kenapa saya cakap begitu? Sebab Barisan Nasional memainkan peranan yang sangat penting pembentukan kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab dilihat Muhyiddin Yassin pada ketika itu semakin cerah harapannya untuk menjadi kerajaan lagi, untuk memimpin sebagai Perdana Menteri lagi. Sebab kita dapat melihat Muhyiddin Yassin telah mengeluarkan dakwaan, mengeluarkan kenyataan, beliau sudah cukup majoriti untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, sudah cukup majoriti untuk membentuk kerajaan persekutuan. Namun pada akhirnya yang mengangkat sumpah, yang menjadi lantikan agung adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita dapat lihat di sini peranan yang besar dimainkan oleh Zahid Hamidi. Jadi mungkin ini adalah cara. Ini cuma pendapat saya tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ini adalah cara untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim membalas jasa anak murid. Portal dakwah Anwar akan pilih Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri adalah balas jasa anak murid. Laporan sebuah portal mendakwa Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bakal menjadi pilihan cikgunya Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri dalam kerajaan baru. Memetik laporan daripada The Malaysia Insight, Perdana Menteri ke-10 lebih cenderung untuk memilih Zahid Hamidi sebagai timbalannya kerana jasanya membantu menjadi Perdana Menteri selepas mengidam untuk sekian lama dan hanya dengan sokongan UMNO, Barisan Nasional, baru ia dapat menjadi kenyataan kini. Memetik satu sumber, portal tersebut berkata, Anwar perlu bergantung kepada Zahid untuk kekal berkuasa dan kerajaan hanya akan stabil dengan sokongan ahli parlimen UMNO Barisan Nasional. Realitinya, Zahid membantu Anwar untuk menjadi Perdana Menteri dan ia perlu diperakui. Beliau juga satu-satunya individu yang boleh membantu mengekalkan 30 kursi Barisan Nasional, kata satu sumber rapat dipetik laporan tersebut. Apa yang kita mahu lihat? Mau lihat beri Anwar kebebasan untuk memilih timbalan dan kabinetnya. Jika ia tidak berfungsi, buang saja mereka. Jadi bagaimana dengan kluster mahkamah? Bila cakap tentang kluster mahkamah,
kita ingat pula kes Zahid Hamidi. Bukan Zahid saja, Syed Saddiq, Lim Guan Eng, Bung Mokhtar, dan juga mereka saja, Syed Saddiq, Zahid Hamidi, Bung Mokhtar, dan Lim Guan Eng. Mungkin kalau ada lagi, saya terlupa, Anda boleh komen di bawah. Jadi tuan-tuan dan puan, bagaimana dengan yang mempunyai kes mahkamah? Terutamanya Zahid Hamidi, yang dikatakan melalui laporan ini, yang lebih cenderung untuk dipilih menjadi timbalan Perdana Menteri adalah Zahid Hamidi. Jadi bagaimana dengan klaster mahkamah, dengan kes mahkamah beliau? Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim ada membuat satu pernyataan berkenaan dengan menteri di dalam kabinetnya. Jika ada menteri di dalam kabinetnya yang mempunyai kes mahkamah, dan Perdana Menteri telah membuat satu pernyataan untuk menjawab persoalan-persoalan itu, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kenyataan bahwa selagi belum dikenakan tindakan, belum dikenakan hukuman, beliau masih belum bersalah. Beliau bukan bercakap tentang Zahid Hamidi saja, tetapi untuk bakal menterinya yang mungkin dipilih menjadi sebagai menteri di bawah Kerajaan Perpaduan. Jadi itu adalah respon daripada Perdana Menteri ke-10. Tapi bila kita pikir logik, tuan-tuan dan puan, betul juga. Contohnya Najib Razak, selagi beliau tidak dijatuhkan hukuman, masih lagi dilihat belum bersalah, betul tak? Jadi sekarang dia sudah menjalani hukumannya di penjara, di Kajang, sudah pasti orang sudah tahu dia bersalah. Jadi bagaimana pendapat Anda, tuan-tuan dan puan? Jika jangkaan laporan tersebut menjadi kenyataan, ia adalah isyarat Anwar mengabaikan prinsipnya hanya karena mahu mengekalkan kuasa semata-mata, walaupun menyadari anak muridnya itu masih berdepan pendakwaan di mahkamah. Mungkin Anwar tidak mahu melihat insiden yang berlaku terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin akan dihadapinya juga apabila beberapa ahli Parlimen UMNO sebelum ini menarik sokongan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional. Kabinet baru mungkin dinamakan pada masa terdekat. Malah Anwar juga sudah mengemukakan senarai kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah semasa sesi menghadap semalam. Jadi maksudnya Anwar sudah mengemukakan senarai kabinet, senarai menteri yang bakal menjadi memegang jawatan menteri di dalam kabinet Kerajaan Perpaduan sudah pun diserahkan, sudah pun dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita menantikan mungkin masa terdekat, mungkin hari ini, senarai menteri di dalam kabinet Kerajaan Perpaduan akan diumumkan. Terdahulu, gabungan pilihan raya Bersih dan Adil Bersih menggesa Anwar tidak membawa masuk pemimpin klaster mahkamah dalam kerajaan yang bakal dibentuknya. Bersih membuat pendirian ahli politik yang berdepan pendakwaan di mahkamah perlu diketepikan daripada barisan pentadbiran kerajaan yang akan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apa yang bakal dilakukan? Apa keputusan yang bakal diambil oleh Perdana Menteri? Jika beliau naikkan timbalan Perdana Menteri, nama timbalan Perdana Menteri ialah Zahid Hamidi, sudah pasti ramai pihak yang akan bersuara tidak berpuas hati mungkin. Sebab Zahid Hamidi mempunyai kes mahkamah. Namun, setelah menghadap Agong, kita hanya menantikan apa respon daripada Yang di-Pertuan Agong, daripada Istana Negara berkenaan dengan senarai menteri yang sudah dikemukakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita menantikan episode seterusnya politik di Malaysia. Jadi teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan share video ini. Terima kasih semua.